والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau dan ada pun bahawasanya dengki itu dan ada pun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia akan seterunya. Yang dengki ia seseorang akan dia akan seteru saat ni, dan tiada memberi mudarat ia seseorang akan dia akan seteru saat ni. Kita royak dah lah ni, kita dok kecek mengenai masalah dengki ataupun hasad. Hasad ini tidak memberi manfaat, bahkan memberi manfaat kepada orang yang kita dengki dan beri mudarat kepada diri orang yang berdengki. Mudarat lagu mana? Kepada orang yang berdengki, yakni segala pahala dia akan diberi kepada orang yang ia dengki ke. Mudarat pada diri dia. Kerana di akhirat pahala sangat penting. Pahala sangat penting. Maka mudarat bagi dia kerana pahala dia diambil dan diberi kepada orang yang ia dengkikan. Manakala manfaat pula bagi orang yang didengki, iaitu apa dia? Pertama, seseorang itu berdengki, nikmat dia tak hilang pun. Kita dengki dengan seseorang, nikmat dia hilang, tak hilang pun. Tetapi dia pula boleh pahala kita. Manfaat dia. Dia kata, kerana apa? Kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu. Pertama, kalau kita dengki setara mana, nikmat tu tak hilang pun. Kita dengkilah tiap kali, tiap-tiap hari tengok muka dia, kita dengki. Tak hilang pun nikmat tu. Kalau orang kaya tetap kaya, kalau orang semak tetap semak, kalau orang bahagia tetap bahagia. Kalau orang ada rumah tetap ada rumah. Bahkan digandakan akan kebajikan dia. Bahkan kebaikan pula dia ambil daripada orang berdengki, beri kepada orang yang didengki pula. Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya, boleh pahala dia pula. Sebab tu tak ada faedah berdengki. Dunia pun tak ada faedah, akhirat pun tak ada faedah. Tetapi manusia, apabila hati dia ni jahat, apabila hati dia ni tak baik, maka tak apa. Biar rugi dunia, rugi akhirat pun tak apa. Amu nak dengki juga. Perangai manusia. Tapi kalau orang cerdik, dia akan mikir Allah ruginya dunia. Kalau rugi dunia apa tak sih, rugi akhirat lagi-lagi tak sih. Tetapi manusia, dia nak marah, dia gerai, dia gapo, sudah. Dia nak berdengki tak bercara dah. Oyaklah gapo-gapo pun. Ni, hati kita ni kalau ada perasaan lagu ni, hati kita ni jahat. Sekalipun di zahir kita ni baik, tetapi hati masih jahat. Batin kita masih jahat. Manusia wajib menjaga zahir dan batin dia.
Kerana manusia terdiri daripada jasmani dipanggil dan rohani. Dalam tu roh maka kena jaga baik-baik juga, jasmani pun kena jaga molek juga. Jasmani zahir kena baik, zahir kena taat Tuhan, zahir kena tinggal maksiat, batin pun kena baik juga, batin pun kena buat taat, batin pun kena tinggal maksiat. Tu manusia. Dua benda, bukan kata zahir saja baik, dalam hati tak baik, tak boleh. Maka ada manusia ni, zahir dia alhamdulillah dah baik, tetapi dalam hati dia masih lagi ada lagi perasaan jahat. Maka orang ni separuh baru kejahatan dia tinggal, separuh hak batin tak tinggal lagi. Maka orang lagu ni dipanggil orang perikat mulhamah. Amarah bisu. Hak ni maksiat zahir batin tak menyesal. Tanda kita duduk dalam peringkat nafsu amarah bisu, tak usah duk buat orang lah. Kita tanya diri kita. Apabila kita buat maksiat, rasa menyesal, rasa tak menyesal. Rasa nak buat lagi, rasa nak ulang lagi. Maka hak ni nafsu amarah. Nafsu ni lah hak paling tebal sekali, hak paling payah sekali, hak kena mujahadahnya nafsu amarah ni. Maka kalau nafsu amarah ni kita mujahadah, lepas nafsu amarah, lama-lama dia koh naik dengan sendirinya. Sikit-sikit. Hak payah sekali, hak kena lawan betul-betul, amarah bisu, dan dia nafsu paling tebal sekali. Nafsu lain, nipis, dia akan naik dengan sendiri. Tapi hak ni hak payah sekali, hak manusia ramai. Nafsu ammarah. Naik pada nafsu ammarah dipanggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni, nafsu ini sudah mencerca diri. Buat lagi maksiat zahir, buat. Maksiat batin, buat. Supaya dia dengan nafsu ammarah. Beza perikat rasa menyesal. Hak ni pok kita jarang-jarang naik nafsu lawamah ni. Tu yang peringkat tinggi buat kita. Hal tu paling tinggi sekali. Buat kerja buat dosa, menyesal. Tahu benda tu dosa. Ambil sebeh, ngatik berok. Jodoh dah tu. Tiba-tiba duk ngatik jadi tasawuf tu, jodoh dah tu. Ada masalah dah tu. Maka lagu mana? Lawamah baru. Maksiat zahir ada, ya. Maksiat batin ada. Cuma ada rasa menyesal dah. Tu beza dengan nafsu ammarah. Apabila mari perasaan menyesal lagu tu, marilah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni tak buat maksiat batin dah. Tak buat maksiat zahir dah. Maksiat zahir tak ada dah. Ni nampak dah jadi orang baik dah ni. Tapi nafsu batin ada lagi. Rasa menyesal, aku ni deki ni tak kena lagu ni. Ambo ni kata kalau hasad dengan orang tak comel ni, mulhamah. Maka ni nafsu mulhamah. Naik peringkat ketiga lagi, nafsu mutmainnah. Maksiat zahir tak ada, maksiat batin pun tak ada. Mutmainnah. Orang ni sudah jijak dah, kaki dia ketapuk wali dah. Nak jadi wali dah tu. Biarlah bukan 12 belah pun jadi dah lah. Tu mutmainnah. Kita cek sehari ni, nafsu kita mutmainnah pada ambo hari ni Ambo ada dak buat maksiat zahir. Ambo ada buat dak maksiat batin. Manusia ni kadang-kadang betal amarah, betal lawamah, betal mulhamah, dak mayak tu. Mutmainnah jarang sekali. Dalam sehari mesti ada buat dosa. Dosa zahir boleh jaga, dosa batin pula. Deki dengan orang, hasad dengan orang, gini. Pendeknya orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seteru dia dengan batu. Dia nak royak kata deki-deki ni supaya kita pekor batu kat orang. Maka tiada kena seterunya. Tak kena. Patu kembali batu itu kepada matanya, maka membutakan ia akan dia. Gambaran orang deki seperti kita pekor batu kat orang. Pekor mana? Pekor pop. Kawan tu tak kena pun, kena dendeng pop, mari bikah pop kena putih mata. Allah, kita sendiri buat, kita sendiri mudarat, kawan tu tak kena. Tu dengki lagu tu.
Maka kalau orang bijak, kalau orang nak kebaikan dengan Tuhan, dia akan tinggal perangai lagu ni. Tetapi kalau orang jahat, orang nak kekalkan perasaan nak jadi jahat, dia akan tak cara ikut. Hak penting, nafsu hamba puas hati. Nafsu amarah hamba rasa puas hati, deking orang ni. Tapi kalau orang bijak, kalau orang mengaji, tak ada pedoh lah deki dengan orang. Mudarat ada, manfaat tak ada langsung. Kepada orang yang didengki pula, dah lah benda ni berdosa, deki ni dosa ni. Bukan boleh pahala, kerana hati sudah buat maksiat ke Tuhan. Sebagaimana anggota kalau buat maksiat ke Tuhan berdosa, hati juga kalau buat maksiat ke Tuhan berdosa. Bukan kata yang tak buat lagi tak dosa, dak hati telah buat maksiat. Patu biasa apa dia dengan lintasan. Nabi kata dalam hati lintasan. Lintasan tak apa. Kita mari rasa tak puas hati dengan orang. Mari gapo. Hak tu tak apa, tak dikira. Hak ni deki ni siap siap kecek dalam hati, buat perancangan. Hak tu deki. Hak tu hati sudah bergerak dah. Hati sudah buat perancangan dah, hati buat strategi dah. Hak tu dipanggil dengki. Sekalipun anggota luar tak buat, hak tu deki. Manakala lintasnya saja tak dikira pahala, tidak dikira dosa. Kerana kita ni umat Nabi Muhammad, umat paling manja sekali. Kerana apa? Kerana Nabi kita Nabi kekasih Tuhan, hak paling Tuhan saya sekali. Maka umat dia pun umat yang dimanjakan. Lagu mana? Nak buat dosa, telitah dalam hati, tak kira dosa lagi. Tinggal maksiat hak kita nak buat, kita duk rancang-rancang nak buat, tiba-tiba air tak jadi pergi buat kerja lagu ni. Boleh pahala pula tinggal maksiat, padahal kita je rancangnya. Tengok umat Nabi Muhammad. Berkat kita jadi umat Nabi banyak benda. Kalau umat zaman dulu, Allah lah. Buat maksiat boleh buat ibadat boleh Kita kalau umat Nabi Muhammad buat, pahala beratus-ratus kali ganda. 1,000,000 kali ganda pun ada, 900,000 kali ganda pun ada. Umat dulu tengok ngiling. Hamba dulu semaya boleh sedekah boleh yang belaka. Pahala pun dosa pun Kita umat Nabi Muhammad dosa pahala berganda-ganda. Tapi sekalipun lagu tu maksiat banyak pada ibadat lagi. Bela-bela manja kita mau pun maksiat lebih banyak daripada ibadat lagi. Lagu mana nak fikir tak tahu, sipil lagu mana umat Nabi Muhammad ni. Tetapi Tuhan saya sungguh kepada pok kita kerana kita ni umat kekasih dia. Berkat lagu tu dah lah. Bela-bela Nabi Muhammad munajat, bela-bela Nabi Muhammad ngejah kita dengan Tuhan, dosa banyak lagi. Jadi ketika nyawa masih ada, ajar mulut sebut istighfar. Sebelum tidur tu mulai ajar istighfar paling kurang 100 kali. Subhanallah wa bihamdi rabbi astaghfirullah min zambi. Sebutlah astaghfirullahal azim ko 100 kali sebelum tidur. Sebelum kita kejam mata takut mati ke gapo, minta maaf dosa hari ni. Esok dekat nak tidur esok pula. Dosa hari ni kan kita buat gapo daripada pagi tadi kita ingat kau tak ingat. Ambo ada kau dak kecek nipu kau kata kau orang kau pagi tadi. Tak ada lagi. Curi dok gani kira-kira tak ada. Sayyidina Umar sebelum daripada dia tidur, maka dia pun cek gapo dia buat hari ni. Dia ambil kertas cek gapo dia subuh buat gapo dia. Subuh tengah hari Zuhur kecek dengan orang, ada dak buat benda orang gin dosa. Kalau ada dia akan ambil otak dia piak. Dia piak awal lagi diri dia supaya Tuhan tak piak dia le kubur. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kiralah, hisaplah diri kamu sebelum daripada Tuhan hisap. Dan Tuhan hisap pada masa tu nak baki tak boleh dah. Nak istighfar tak boleh dah. Maka hisap awal-awal lagi. Perangai ulama zaman dulu sebelum tidur astaghfirullahalazim. Kita sebelum tidur kita Ultraman, Power Ranger perut pakai tidur. Tak tahu mengucap pun tak. Kalau mati selok terkekeh. Tapi koya ahlu surga. Koya kita umat Nabi Muhammad cakap tu tak saya. Cakap duk main cakap. Istighfar pun dok, selawat pun dok. Jadi seperti orang baling batu tu kena di mata,
tak kena dituai masalah berlaku. Adapun ubat yang bangsa amal pula. Saat ni bangsa ilmu. Dia kata cara nak mengatasi sifat hasad ni pertama dengan ilmu dan amal. Apa maksud ilmu? Ilmu tu kita kena tahu. Kena tahu kata hasad tu tak ada faedah, bukan mudarat kepada kita. Amalan pula apa dia? Nak hilangkan perasaan hasad ni lagu mana cara amalan dia? Maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki. Dengki ni apa hukum dia? Haram. Dan akan perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki. Kena tahu perbuatan ke apa dia menyebabkan dengki. Tunjuk mulut kau, nonyeng kau orang kau, dengki kau orang. Misalnya orang oyak nikmat, pakat mapuh kau, dengki dah tu. Rupanya kalau orang oyak nikmat kita duk pakat mapuh, kita rasa tak bahagia sangat, berarti dengki aku tu. Maka menyalihi ia akan keduanya, jangan ikut perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada nak dengki. Acuh tak acuh, gembira tak gembira, jauh belakang tu. Saing kita kata dia boleh nikmat, kita tak berapa nak senyum. Kita kata dia nunjuk-nunjuk, kita kecek dengan dia, kecek dengan orang lain pula, ngopak pula. Jauh tanda dengki belakang tu. Apa kaitan demo tu beli kereta misalnya, kita pula kereta baru pacerah ni. Apa kaitan demo kecek lagu tu? Demo dengki kau lagu mana kau apa dia tubik daripada mulut. Perbuatan jangan duk tunjuk. Jangan duk ikut. Jangan duk tunjuk perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita dengki. Dalam hati tu kena jaga. Perbuatan pula kena jaga. Dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya. Jangan kecek. Kalau perbuatan tu, perkataan tu nampak macam kita dengki, kita tukar ayat tu. Misalnya kita kata, beli kereta baru tu. Nampak macam dengki kita ya. Alhamdulillah, masya-Allah rezeki entar Tukar perkataan tu biar jadi nampak tak dengki. Berlatih. Mata-mata pun ni duk kheli-kheli dengan mata. Jauh belakang tu dengki belakang tu. Ajar tengok molek kat apa tengok dengan mata gitu. Masya-Allah kata-kata. Misal contohnya. Ubah perkataan dan perbuatan yang menunjukkan kepada dengki. Maka memuji ia akan mereka yang didengki akan dia. Cara dia kita puji. Nak marah telajak ke dia. Misalnya nak marah dengki dengan dia, puji dia. Masya-Allah rezeki entar Allah Taala bui Allah. Masya-Allah kata kena bersyukur tu. Ayatlah apa-apa dia. Puji dia. Entar kuat zikir ni, rezeki banyak masya-Allah kata. Dan menzahirkan ia akan suka cita dengan nikmatnya. Zahirkan suka cita. Jangan zahirkan saja. Hati pun kena itu juga. Saing kita royak kata dia dapat beli rumah. Dia dapat rumah besar. Tengok dengan keadaan suka. Jangan tengok dalam keadaan dengki. Ni mecok-mecok. Rumah dia. Masuk dalam rumah orang. Allah kena hisap tu. Lah. Jolah tu nak kena hisap tu. Padahal tak kena hisap tu. Kalau orang boleh rumah besar, dia mau marah. Cuma terawih dia mau. Nyak tak kata apa. Orang beli kereta baru. Barang ni tukar semacam. Tanya tu, boleh kata. Tu terawih kereta baru tu ke dia. Nyak tak kata apa. Allah susah-susah ya. Alah ke dia tak apa. Kalau alah ke orang, dengki selalu. Hak ni manusia hasad. Dia pakai telekung, dia pakai jubah, dia pakai serban pun. Perangai lagu ni, perangai hasad. Ajar suka dengan nikmat orang. Ni kalau nikmat dia suka, nikmat orang lain masa cetung selalu. Perangai huduh dah ni. Hati tu. Kadang-kadang hati ni kita tak nampak tapi nya zahir di anggota tubuh. Nya zahir di perbuatan, nya zahir di perkataan. Orang panggil mulut laser. Tak boleh tengok orang nikmat sikit gak sudah selalu. Kecek sindih selalu. Ni mulut laser. Mulut laser ni berarti hati berdeki. Tak sedar ayat kata hati hamba ikhlas. Mulut hamba ya lasernya. Mulut demo ni terima arahan daripada hati tu bik perkataan lagu ni. Kalau dia mau suka betul tak tubik perkataan lagu ni, berarti hati dia mau deki dah tu. Az-zahir yadullu 'alal batin. Zahir tunjuk atas batin gitu. Dan merendahkan diri ia baginya. Jangan rasa ego sangat, jangan rasa takabur sangat. Jangan rasa nikmat tu saya yang berhak. Orang lain tak berhak. Saya paling berhak sekali. Orang lain tak layak dapat nikmat tu. Kalau orang lain tak jadi selalu, tak bersyukur lah, tak apa. Kalau hamba insya-Allah syukur.
kecek. Ni takabur demo ni. Ni jadi hasad dengan orang ni. Dan dengan demikian itu jadi oleh mereka yang didengki itu, yang didengki ia akan dia kawan baginya. Nah, jangan kita buat musuh, jangan doa tak molek, bahkan kita buat saing. Tak ada masalah. Saing kita kaya, jangan rasa berdeki. Alhamdulillah, minta doa ke Tuhan pula biar jadi kaya. Kita kaya pun tak apa, tak kaya pun tak apa, hak penting dia kaya. Nah, katanya orang tua, hamba tak sih jadi kaya, hak penting Tuhan kaya. Kalau hamba tahu Tuhan kaya, apa hati selalu. Hamba nak minta gapo-gapo sebab dia kaya. Hamba tak sih kaya. Nah, kalau kaya kak, tak sih Tuhan. Kaya dah ke? Tak perlu lah Tuhannya. Maka tak ada faedah kaya, lupa kepada Allah Taala. Nah. Ada orang miskin, tapi gapo dia nak boleh berlaku. Harta dia berada di tangan-tangan orang kaya. Hamba tak ada piti, tapi hak hamba nak boleh berlaku. Jadi orang kaya terus sipir harta dia pula. Dia tak payah mikir gapo dia. Dia duduk sengih begitu ya. Kabar-kabar gapo dia nak boleh berlaku. Jadi harta kita orang kaya je sipir, tak payah mikir dah. Piti-piti tak payah cek gapo dia, piti tak ada sepusai kurak pun, tak ada masalah apa. Hak penting nak boleh berlaku. Ada orang kaya, harta banyak tapi tak boleh guna untuk diri dia. Nak makan kau ni, minta maaf kecil manis demo. Makan kau ni, jatuh demo. Lepas tu, air kosong. Rumah pitih kaya kemarin minum air kosong. Gamuk demo. Allah, tak boleh nak makan. Maka dia pergi harta saja, nikmat tak boleh rasa. Ada orang, nikmat boleh macam-macam rasa, pitih tak ada spesial apa pun. Macam-macam nikmat Tuhan buat dah. Dia kata, dan hilang daripadanya oleh dengki itu. Cara nak hilangkan dengki buat lagu tu. Pertama kita puji. Misalnya kita ada perasaan dengki lah. Misalnya kita takdir kita ada dengki dengan seorang. Lagu mana cara nak hilangkan dia? Pertama kita ajar puji dia. Biar dulu mula tak ikhlas. Awak baik, awak gapo, Masya Allah rezeki awak, saya doa kepada awak. Gini. Ajar puji dulu. Biarlah dalam hati tak boleh puji lagi. Puji. Itu cara nak menghilangkan dengki kita dengan seseorang. Kedua, kita doa ke dia. Ya Allah, ya Tuhan aku tambahkan lagi rezeki dia. Apa aku dengki sangat supaya Tuhan tak siwi rezeki kepada dia. Minta doa pula. Minta doa ke Tuhan supaya Tuhan siwi rezeki lagi kepada dia. InsyaAllah hilang perasaan dengki kita dengan. Kerana tujuan dengki adalah kita niat, kita bercita-cita supaya rezeki dia tak boleh kepada dia. Nah, maka kalau kita doa sebalik dia, akan hilanglah perasaan dengki. Patut kita buat baik dengan dia, kita sayang dengan dia, jangan buat mucung apa ki deki. Baloh ki pasu bunga pun ada, baloh ki cat rumah pun ada, baloh ki beli mutu pun ada, baloh ki gelemah pun ada. Tolu sungguh kata. Kalau orang bijak rasa tak sip deki kerana tak cidik sangat. Dan lepas ia daripada dosanya, apabila hilang dah deki, tak ada lah dosanya. Dan seksa orang berdeki. Kita sebut dah. Dosa ni ada dua. Pertama dosa dengan nikmat, kedua dosa dengan azab. Dosa dengan nikmat contohnya dosa curi. Boleh nikmat curi barang orang, boleh pitih wajib derak. Tu dosa tapi ada nikmat juga. Deki ni adalah dosa, bukan boleh nikmat, boleh azab dah pula. Hati tak tentera semacam. Hati duk marah ke orang semacam, hati duk rasa tekan semacam, kabar-kabar pergi hospital naik darah. Apa? Kis deki orang, naik darah seorang. Nikmat orang pun tak hilang, kita pula boleh dosa, kita pula boleh nyakit, kita pula boleh anxiety, kita boleh pressure ke apa dia, tekanan dalam otak ke apa dia macam-macam. Firman Allah Taala kata idfa' billati hiya ahsan fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Artinya tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok. Mu kalau nak balah, mu kalau nak berdebat, tolaklah dengan cara molek. Dengan cara lebih molek daripada dia. Sama ada molek dari sudut hujah. Misalnya kita nak berdebat juga dengan dia, hujah kita lebih molek daripada dia ataupun lebih beradab daripada dia.
Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya permusuhan, hak tu Tuhan royak kalau mu berlawan dengan musuhmu, hak tu pun kena jaga juga adabmu. Mu tolaklah hujah dia, mu tolaklah dia dengan cara molek. Tu kalau mu ada permusuhan di antara mu dengan dia. Maka lagu mana mu nak layan orang lagu ni? Dan seolah-olah kawan yang hampir. Seolah-olah mu ni time debat dengan orang, time mu tolak segala kejahatan manusia supaya saing mudah. Tolak dengan cara molek. Keedah dia. Kita kalau dengan saing kita berlemah lembut. Kalau kita tak suka benda, kalau kita tak setuju angin, saing kita ke, kita kecek molek. Maka Nabi Muhammad royak, kalau mu balah dengan musuhmu, buat supaya saing baikmu lagu mana? Kalau mu tolak dengan cara molek, musuhmu pun mu tolak cara molek. Siapa perikat lagu tu? Dan ketahui olehmu bahawasanya wallahu a'lam. Ustaz, suami saya tak bagi nafkah. Lepas tu saya ambil duit dia senyap-senyap untuk buat belanja. Kok tolong lah pitih dia yang ambil pitih kita ikut. Lepas tu ada baki saya sipel. Dah lama-lama kau banyak. Saya pun buat belimah. Apakah dibolehkan dan hukum dia? Celiko. Ambil banyak ni kali. Gini. Soalan ni pernah ditanya oleh seorang sahabat perempuan kepada Nabi. Dia kata suami saya ni kedekut baik. Nafkah pun tak beri. Dosa dia tak beri nafkah tu. Nabi Muhammad tu dia kata lagu mana saya nak curi barang dia. Nak curi pitih dia ke. Katanya Nabi boleh ambil pitih dia sebab dia tak bayar nafkah. Hakmu untuk ambil. Tetapi yang cukup untuk dirimu dan anak-anak saja, jangan lebih. Kalau lebih lagu ni kena atas mula. Nak atas ke mana? Sudah. Kena atas tahi sikit, tahi banyak, kabar-kabar kejut dia. Pitih 50 ya dalam poket tengok ada 500. Main mana pak atas tengah? Sudah, nak royak lagu mana? Kabar-kabar nak atas balik semula. Jadi kalau hak bukan hak kita jangan dok ambil sekalipun pitih suami kita. Kita dibenarkan ambil qadar nafkah kita. Misalnya 10 riyal. Misal contohnya 10 riyal sehari deh. Qadar nafkah kita. Tiba-tiba kita guna 5 riyal saja. Ikutlah kita jimat ke kita diet ke apa. Tiba-tiba ada baki. Ada baki tu pitih kita. Ya pitih kita. Sebab haknya 10 riyal sehari. Tapi kita jimat-jimat maka ada lebih lagi. Maka boleh buat beli mah. Boleh buat beli kereta. Boleh buat rumah. Boleh beli tanah. Kalau kita pandai jaga pitih. Apa penting? Jangan ambil lebih daripada qadar nafkah kita. Saya tengok dalam senarai 70 dosa besar ada disebut Cina buta. Apa maksudnya itu ustaz? Cina buta tu istilah kita lah. Dalam bahasa Arab panggil muhallil. La'anallahul muhallil. Apa dia dah? Muhallal. Allah Ta'ala melaknat Cina buta dan suami yang suruh buat Cina buta. Hukum dia. Apa maksud Cina buta? Gini, Cina buta. Jika suami isteri cerai 3, maka suami dan isteri tak boleh balik semula dah daripada nak kembali rojak kepada perkahwinan tak boleh kecuali dia mesti nikah dengan seorang lelaki lain. Barulah lepas pada cerai tu barulah dia boleh kembali kepada isteri dia sebab dia cerai 3. Berarti dia tak simna dah kepada isteri dia. Kalau dia menyesal pun tak boleh kena nikah dengan orang lain dulu biar rasa Allah sudahlah bini hamba nikah dengan orang lain. Biar rasa perasaan lagu tu dulu. Masa boleh hari tu nyobalah pacurah, batal cerah 3 kali dah cerah. Nampak ni tak ada sendik lagi, kita win nikah dengan orang lain baru rasa nyesal. Allah bini hamba nikah dengan orang lain sudahlah nak buat guan. Rasa nyesal dah. Bini hamba tu ratu cantik dah. Sudahlah kau orang lain dah. Biar mari perasaan tu. Barulah maka orang
ni dipanggil Cina buta. Cina buta ni orang yang pakak. Ginilah dia mau nikah dengan saya hamba, nikah dengan saya hamba. Nikah dengan bekas suami isteri hamba. Dia mau jadi Cina buta. Dia mau nikah ingat 2 hari dah. Lebih pada tu aku tendai lah kata. Nikah sehari pun tak apa, sejam pun tak apa. Lepas pada tu dia mau cerai selalu. Lepas tu kena setubuh sekali dulu. Maka Cina buta ni tak boleh hukum dia. Haram ke apa? Sebab Cina buta ni tidak sah. Pernikahan tu tidak sah. Kerana dia nikah seminggu ke, dia nikah masa sekian-sekian. Tu Cina buta. Hak kalau kita tolong saing kita, misalnya saing kita tercerai bini dia 3. Dalam kitab fiqh kata, maka dia sangat-sangat menyesal, tak tahu lagi tu tercerai. Dia orang baik asalnya. Lagu mana hari tu dia letih sangat, kau lagu mana dia laki bini baik, tiba-tiba tercerai, terlapas 3. Maka lagu mana? Jadi kena tak boleh cek balik. Maka kita pun nak tolong saing kita. Maka kita pun tolong nikah dengan bini dia. Niat nak tolong saing kita supaya dia boleh nikah semula. Maka ada ulama kata tu sunat dah pula. Tolong orang. Betul kita pun kena ikut bini dia dah. Katanya budak ni nak kena ni. Tu masuk Cina buta dah. Zaman belajar saya di PT apa pula dah. Bantuan zakat untuk dapat saya dapat bantuan zakat untuk pelajar. Tapi syarat pointer GPA dia 2.5 ke atas lah. Tapi saya pointer 2 tak sampai 2.5. Jadi di kertas rizak tu saya tu wajib ada cok kelulusan universiti saya. Dan rizak tu ada pointer GPA berapa dia si GPA berapa dia pointer apa nama rima tak tahu ni. Lebih tinggi. Jadi bila saya nak potong step, saya lapik dekat tulisan GPA tu supaya ada pointer CGPA berapa dia tak tahu. Saya pasrah je masa tu harap lulus walaupun guna pointer CGPA. Dan zakat saya lulus 1,000. Alah kau dak duit tu. Zaman saya belajar tahun 2018 lah tak silap, bantu saya ustaz rasa bersalah. Gini, duit zakat ini kalau kita orang miskin, maka kita layak memiliki zakat. Sekalipun kita mengaji bodoh lentau. Ngaji niru tak ada kaitan dengan kemiskinan kita. Maka kita layak orang miskin? Ya. Maka tak ada hak nak kata kena ngaji bijak baru boleh dapat. Dok kalau dia orang miskin boleh. Zakat tak sah beri kepada pelajar. Atas nama dia mau belajar beri zakat tak sah. Patu orang dok beri zakat ke pondok ke apa dia, tu atas nama dia orang miskin. Duduk pondok ke miskin. Tu tengok muka buat kita ke miskin. Makan sapoh lagu tu biar KFC tiap-tiap malam pun ngaku miskin apa cerah. Buat kita ni. Maka kalau orang miskin tak syarat GPA ke, WIH ke, gapo dia ke, JPS ke, tak syarat. Boleh layak. Maka zakat tu halal. Bukan tak ada hak dia kata ngaji gini. Sebab zakat diberi atas nama kemiskinan, bukan atas nama belajar. Tapi kalau kita orang kaya, wi zakat juga tak sah. Sekalipun kita ngaji boleh flat. Anugerah dekat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari bukan tiap-tiap semester. Tiap-tiap hari boleh anugerah dekat. Nama bisa telajuk. Besok kali kita pula wi hadiah kod dekat. Bisa telajuk, maka tak boleh juga zakat. Zakat atas nama miskin. Boleh kada kita solat tasbih kat masjid sebelum Jumaat. Apa yang ni buat pelik-pelik ni. Time kita pergi masjid awal, kita solat sunat tahiyatul masjid, lepas tu kita buat sunat tasbih. Belum azan zuhur. Boleh ke tak? Boleh. Tetapi sunatnya semaya sunat buat di rumah. Lebih lagi semaya sunat tasbih kau apa benda tu jari-jari orang buat. Namun kenapa pelik pula. Duk main subhanallah. Jadi nampak tahu tasawuf telajuk pula. Jadi benda-benda sunat kita sembunyikan, benda wajib sunat kita iklankan, beritahu kepada orang. Zakat wajib, maka sunat kita beritahu. Gimana tu? Nak pergi bayar zakat ni. Jangan kata gimana? Tahu tak nak ayat takut je. Sebab benda wajib ni kadang-kadang kita memperingati orang, takut orang hangpa tak ingat bayar zakat. Patut memang betul. Tapi benda sunat
Sunatnya jangan beritahu, jangan iklan, jangan disemaya di masjid kau gapo dia, nah. Nak buat hukum dia sah, tak ada masalah apa. Misalnya masjid tu tak ada orang, kita mari awal, lepas pada subuh mari dah masjid. Maka kita semaya duha, maya gapo, maya tasbih ikut kita lah, tak ada orang, tak ada masalah apa. Kalau ada orang pun tak apa, cuma moleknya semaya sunat buat di rumah. Ustaz, isteri saya keluar darah 3 bulan berturut-turut. Sudah. Selepas isteri saya ambil pergi Perancis, macam mana nak sudah bahasa Inggeris ni apa lah. Nak detect darah haid yang sebenar bulan seterusnya. Allah Rabbi. 3 bulan berturut-turut, lagu mana nak start tak tahu ni. Tengok darah tu lagu mana, darah satu warna ke tak. Kalau keluar satu warna, darah haid itu hanya 1 hari 1 malam sahaja. Lepas pada 1 hari 1 malam tu bukan darah haid. Jojo lepas pada 15 hari, hari ke-16 17 tu start haid baru pula. Kira biarlah tak ada darah belaka. Nah, tengok pula kalau jojo hak tu 1 hari 1 malam juga. Pergi 15 hari pula senggai. Lepas tu 1 hari 1 malam pula. Tu cara dia nah. Kalau 3 bulan berturut-turut tu ambil darah pacarah. Jika kita sering sedekah dan bagi duit kat ibu bapa tapi masih Allah bagi ujian rezeki, macam kadang-kadang terfikir tak berkat kau hidup sebab sering juga dilanda kerusinan sebab rezeki kami tak banyak macam adik-beradik lain. Sedih kadang-kadang. Apakah amalan lain ustaz? Gini, orang yang ikhlas buat baik bukan nak habuai daripada Tuhan. Ingat, janji Allah Ta'ala itu adalah orang apabila buat kebaikan Tuhan beri syurga. Hak tu janji dia. Beri syurga, beri pahala. Manakala balasan atas muka dunia tu samping sahaja. Kita sedekah, rezeki kita semakin kuat. Betul? Maka kita nak cek ke apa dia. Tuhan janji, Tuhan kata kalau mau bayar zakat aku akan jaga hartamu. Tiba-tiba kita bayar zakat dah, Tuhan tak jaga harta kita. Cakap Tuhan nipu. Maka kita kata Tuhan nipu, munasabah tak munasabah, maka kita nipu lah ni. Aku buat ni kerana Allah, sungguh kau kerana gapo? Kau marketing aku Takut aku nak nego ni bui ni nak kerana marketing. Kayak ada orang marketing dia macam-macam. Marketing di Facebook, di TikTok. Kadang-kadang marketing dengan sedekah pun ada. Marketing dengan sedekah. Maka kalau tak boleh, jalan dah lah. Ambo ni niat marketing kali. Tu terak ikhlas ke molek. Cakap ambo nak kata Tuhan nipu. Maka Tuhan tentu dah. Kita hak masalahnya biasanya nah. Tak sedap tika Tuhan, tika di diri kita. Cuba baikikan lagi niat kita, mudah-mudahan rezeki kita sebagaimana Tuhan janji. Boleh jelaskan perbezaan di antara haliyah, subuti dan amrun iktibari. Macam mana kita nak bezakan sifat-sifat ini? Adakah sifat-sifat ini sama ataupun ada perbezaan? Hal dengan subuti ni benda sama lebih kurang. Amrun intibari benda sama saja. Yakni benda sungguh sahaja. Contohnya Tuhan tidak ada permulaan. Sungguh ke tak? Ya, sungguh Tuhan tidak ada permulaan. Maka sifat tidak ada permulaan ataupun kidan dipanggil haliyah ataupun subutiyah. Bagi Tuhan, amrun intibari ini biasa digunakan bagi makhluk. Seperti bulat bagi buahnya, bulat bagi bola. Bola itu bulat. Ya, sungguh tak? Sungguh bola tu bulat. Tak boleh kita kata bola tu petok. Maka bulat itu dipanggil amrun intibari. Perkara yang diiktibar akal, benda tu bulat. Akal kata benda tu bulat. Hak adanya bola, kita mana bulat-bulat tak ada. Hak dok pergi-pergi tu bola belaka. Tapi dia amrun iktibariyah sahaja. Biasa amrun iktibari ni bagi makhluk, haliyah ataupun subutiyah digunakan bagi Tuhan biasanya. Biasa perkataan tu lebih kurang ya makna dia. Tetapi istilah tu macam kita lah, tidur bahasa orang biasa. Kalau raja beradu. Gitulah istilah dia. Beradu ni tidur juga. Teh kedarah orang kampung sebut teh kedarah ataupun ranggos. Sultan ada panggil ranggos. Tueku jebuk ranggos ataupun jebuk teh kedarah ada sebut. Maka santap istilah orang sultan. Benda supaya tolong je.
masuk dalam mulut capuak lagu tu juga. Nah. Kalau tempat yang tak dicuci najisnya lama-lama hilang macam tu je, bau dan najis, boleh ke kita solat kat tempat itu? Terima kasih. Solat itu tempat tu wajib kena basuh. Ingat dalam mazhab kita najis ni hilang dengan cara basuh sahaja. Mazhab lain boleh bersih dengan tidak basuh pun boleh. Mazhab kita mesti kena basuh guano-guano. Hatta najis hukmi pun kena buat lalu air juga. Tapi mazhab lain boleh. Kita ambil selipar kita kena najis, kita gosok di upuk. Boleh, mazhab Hanafi boleh. Ataupun kita biar lama-lama jadi hilang. Okey, tak apa. Di tengah panas kau apa dia. Mazhab lain. Mazhab Syafi'i wajib kena basuh. Apabila tempat tu tak bersih, tak boleh buat sembahyang lah. Tak boleh buat sembahyang. Tapi benda tu jakit kau dok dengan kaki kita, jakit kau dok. Ada ulama kata apabila najis tu hilang betul, najis tu bertukar kepada najis hukmi. Nah, maka najis hukmi ada kata tidak berpindah. Ada kata najis hukmi berpindah. Sebab najis hukmi tak basuh. Najis hukmi terbagi pada dua. Najis hukmi basuh tapi tak cukup syarat, seperti basuh dengan air melu. Basuh dengan air melu, maka air tempat tu bersih. Tapi apabila kita sentuh, tak najis dah sebab najis tu hukmi. Dia kena basuh dengan air mutlak. Ada najis tu hukmi, tapi sebab apa? Bukan sebab basuh, tak basuh. Maka najis kalau kita sentuh. Kalau ambil ayat tok kenali bagi orang penuntut ilmu. Ayat tok kenali berbunyi siapa susah hafal tak faham satu ilmu maka nikahlah. Lepas tu sambung balik ngaji, insya-Allah masuk. Masuk gapo dia tak tahulah. Pas kalau tak ada kerja boleh nikah ke tak ustaz? Sebab ada orang kata kena ada kerja baru boleh nikah. Saya keliru lah ustaz. Gini. Ya masalah nikah bukan kerja dah. Ingat manusia rezeki. Rezeki tu kena ada. Selagi mana manusia ada, rezeki tu adalah. Rezeki beza ke apa dia rezeki dengan kerja? Rezeki dengan gaji. Ada orang kata tak ada gaji. Tak syarat ada gaji, hak penting rezeki. Ada orang rezeki ni, rezeki ada bila? Sebulan baru boleh gaji. Rezeki tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Rezeki tak ada kira banyak kau sikit. Gaji ada bilangnya berapa-berapa. Jadi kita nak makan gaji kau nak makan rezeki, kita makan rezeki. Manusia selagi mana hidup dia adalah rezeki dia. Nah, tak usah duk fikir sangatlah. Janji oyak kepada keluarga hak tino. Kata rezeki itunya adalah hamba bukan kata jenis malah, hamba kerja jugalah. Insya-Allah rezeki lapar tu dok, mewah tu dok. Lapar tu dok, mewah pun tidak. Hak penting tak matilah pok kita, boleh hidup nah. Jadi boleh nikah tak ada masalah ke apa dia. Kata tok kenali ni suruh nikah ni nak suruh hilang perasaan nak nikah tu. Bahasa tak dengar kata, ya kena nikah. Tak sah wi ilmu tasawuf. Ngaji kitab hikam, duk ingat kok tino lagi. Bui kitab gapo dia bahasa jadi minat tino. Maka kata tok kenali berat dah kahwin ni. Nikah dulu. Hilang ke perasaan tu dulu, balik beres dah. Molek dah lah. Barang ke dia masuk air, dia kena waktu ubik air tu dulu. Dia tu ubik air tu beres dah lah. Bagi masuk air nak kata gua no, jam masuk air, handset masuk air, dia kena seduh dulu. Air tu waktu ubik. Molek semula lah lagu tu. Saya accident kaki tangan saya luka, soh ke air semaya saya. Kalau tempat luka tu saya tak gosok, hanya alih air je. Pas tak apa kau saya semaya belunjuk kaki sebab kaki saya luka, tak boleh nak bekok. Soh belaka tak ada masalah apa. Dalam mazhab kita sunat saja gosok. Hak penting lalu ke air di kulit kita. Ambil air lalu. Allah kering lagi. Kering tabiat kulit kita jenis kering. Kita buat lalu dah air nak kata mana? Ada manusia tu ke air dia lalu tu jadi basah dah. Kan ada manusia ni tu berhari jenis saya tahu kering mana? Kering nampak lalu dah air. Hak penting kita buat lalu dah air. Tabiat manusia, tubuh manusia ni ada kering, ada cepat panas, ada cepat gapo, tu tak apa, tak ada masalah. Nah, sunat saja gosok, semaya nak pelunjuk kaki kau, nak menerak kau, maya atas meja kau, atas peti sejuk kau, soh belaka. Asas maya menurut qada kita dah. Apa hukum meracun kucing dan haiwan sampai mati? Sudahlah tak ada apa. Apakah balasan terhadap orang meracun kucing sampai mati?
Apakah kucing tersebut akan dibangkit di akhirat dan menuntut pembelaan? Allah kata, sebab apa iman kacung kucing pula ni? Apa mudaratnya sebenarnya? Dalam mazhab kita, tak boleh juga kita bunuh binatang kerana nak suruh dia rehat. Tak boleh juga. Manusia lagi-lagi lah. Manusia. Tu muktamadnya, gapo-gapo jangan kita cepat ke mati dia. Binatang misalnya, nampak duk saja kucing ni. Karut kucing ni. Kita pun bubuh kacung dalam roti. Rok we makan kucing. Puas duk saja kita makan separuh. Sama-sama selok dua orang tu. Tak boleh hukum dia haram apa nak bunuh kucingnya. Buat carilah inisiatif lain, buatlah lagu mana, jangan duk bunuh kucing. Buatlah lagu mana suruh dia main berambak dengan dia ke, buat terik dia, dia unggah pas tembok tepuh di kereta. Kena dah lah. Buatlah terik lagu mana, hak penting jangan menapuk kita sudah. Hak penting kesilapan bermuncul daripada dia. Boleh kau duduk di sofa yang terkena kulit anjing? Apa kat? Tak ada masalah. Duduk atas belakang anjing pun tak apa. Hak penting tidak ada najis lah. Tak setuh, tak ada masalah ke apa, kering ke apa, dia tak ada masalah. Sofa terkena kulit anjing tak apa, kulit anjing. Tak jadi najis, asal kering dua-dua. Apa maksud sunnah Rasulullah dan hadis Rasulullah? Sunnah Rasulullah ni luah. Hadis Rasulullah ni, hadis ni perkataan, perbuatan dan ikrar Nabi. Sunnah pula pelajaran daripada hadis saat ni. Sunnah dia panggil. Benda ni jadi sunnah, ya. Kerana apa? Pelajaran daripada hadis. Sekalipun tidak disebut nas dia, tetapi kita ambil pelajaran daripada hadis tu dipanggil sunnah Nabi. Mana kalau hadis pula kita ngajilah perkataan Nabi ke perbuatan Nabi ataupun ikrar Nabi. Saya baru lepas aksiden bahu tangan saya susah nak gerak tapi kaki saya okey. Jadi boleh kau tak saya solat duduk kerana tak boleh nak sujud, minta beres, boleh solat belaka-laka, ikutlah solat lagu mana kita sebut dah orang sakit ni diberi keluasa. Iza dhaqal amru ittasa'a. Apabila masalah semakin susah, hukum semakin luas dan mudah. Tu kaedah dia. Apa hukum kita mimpi tidur bersama perempuan ajnabi tapi tak keluar air mani? Apakah perlu mandi wajib? Tidur ya wak dalam kurungan, maknanya setubuh kali. Mimpi setubuh dengan perempuan pelik sungguhlah demo ni. Tak membaca ayat Quran kau gapo kan. Tak keluar air mani tak ada masalah apa hukum dia. Tetapi takut keluar air mazi. Tetapi biasa kalau orang mimpi dia keluar air mani direct, air mazi tak tubik. Kecuali orang setubuh live gini. Setubuh live gini maka dia keluar air mazi dulu. Dia naik syahwat dulu. Baru keluar air mani. Kalau mimpi biasa keluar air mani saja. Katanya ulama dalam kitab lah. Maka kalau tak keluar air mani tak wajib mandi. Berarti jiwa kita kacau tu. Sehingga kemari benda-benda lagu tu berarti jiwa kita dok fikir benda lagu tu ataupun jiwa kita kacau tu. Sebab tu mimpi tu menentukan perangai kita sebenarnya. Kita dok mikir gapo. Kalau kita dok mikir bab Nabi Muhammad, cakap mimpi ngoritina dah pula. Jadi mimpi dengan maka mungkinlah hati kita tu duk mikir kat tu ya jadi mari. Guru saya ajar kalau kita kata Allah ada tangan salah, tapi kalau kita kata Allah ada tangan yang layak dengan kebesaran dia tak apa, boleh kodok gitu, tak boleh gitu. Ayat Quran ingat akidah ni kita ambil daripada Al-Quran, daripada hadis yang mutawatir, yang sahih. Manakala perkataan tangan tak ada dalam akidah. Dalam Al-Quran ada perkataan yadung saja. Yadung ini istilah dia panggil. Kita tak tahu apa dia ke hakikat dia. Jangan kata tangan yang layak. Okey, tangan yang layak lagu mana? Tuhan ada tangan hok layak. Okey, tangan hok layak lagu mana? Berarti Tuhan ada tangan sebenarnya, cuma tangan hok layak lah. Mungkali mungkinlah macam ganah kau ada atramen kau ada power. Ngaruk belakang tu kecek mengisbatkan kelemahan dengan Tuhan, tetapi nak suruh orang percaya tanzih ke dia. Dia panggil istilah tanzih, tujuan nak isbatkan. Yang layak lah. Yang layak lagu mana? Tangan hok layak lagu mana? Apabila kita sebut tangan mesti benda duk atas, kalau duk bawah panggil kaki. Sudah, jadi keliru lalu. Tapi hok layak lah, hok duk atas tapi sudah ngaruk. Perkataan orang ni tidak mahir dalam ilmu usuluddin. Kebanyakan orang kalau tak cerak sungguh dalam ilmu usuluddin dia akan kecek lagu ni. Demo cerdik tapi supa lembu. Demo supa lembu. Tengok.
Demo kata supaya lembu tapi hok layak dengan lembu, hok layak dengan demo lah. Nah ikutlah dari sudut mana tapi hok layak dengan demo. Kecek lagu tu menghina ke memuji ke gapo dia maksud dia. Demo supaya tak ada tangan ni hina ke Tuhan. Nisbah Tuhan kalau ada tangan ni hina ni. Bukan kata kemuliaan tangan ni. Nisbah kita ada tangan, tak ada tangan hina, ada tangan molek. Nisbah Tuhan ada tangan hina, tak ada tangan pula molek. Pelik. Supaya kita dah. Kita dengan gajah. Gajah dok kata sempurnanya tubuh kena besar lagu tu. Sudah. Kena ada hidung lagu ni. Kita kata tak sempurna manusia kalau ada hidung lagu tu. Manusia pun makhluk pun ada perbezaan kesempurnaan dia. Maka bagi Tuhan juga kesempurnaan yang layak dengan ketuhanan. Salah dia mengajar lagu ni. Memberi waham tidak faham manusia. Hukum dia haram ada ulama kata. Haram. Saya nak tanya betul kau perempuan nak solat zuhur pada hari Jumaat kena tunggu orang masjid habis dulu baru boleh solat? Tidak. Hok kena tunggu habis semaya Jumaat ni bagi orang yang wajib semaya Jumaat. Maka kalau dia semaya zuhur tak sah sebab dia wajib semaya Jumaat hari tu. Maka kena tunggu nanti habis semaya zuhur belaka baru dia boleh semaya. Habis semaya Jumaat belaka baru dia boleh semaya zuhur. Mana kalau perempuan tak wajib semaya zuhur, semaya Jumaat, maka dia nak semaya awal pun tak ada masalah apa. Minta amalan yang sesuai untuk saya yang bekerja sambil menego. Bekerja sambil menego. Nego ni kerja juga. Kerja mana? Bukan belajar sambil menego. Kau bekerja sambil menego. Ikutlah ya kerja dengan orang, lepas tu yang nego lagi. Banyak masa duk buat urusan kerja dari ibadat, amalan dan ibadat apa yang sesuai dilakukan pada masuk sibuk begini. Sebab ramai juga anak muda lah ni terpaksa buat 2-3 kerja untuk sara hidup. Mulut kita tu Tuhan bui. Misalnya kita buat kerja, zikirlah la ilaha illallah ke, selawat ke Nabi ke, tak menghalal kepada kita. Sedekah ke, senyum ke orang ke, tu benda pahala belaka. Jadi benda tak ganggu kerja kita. Misalnya kita sibuk, okey, selawat, cakap mulut nak selawat. Zikir dari hati Allah ke, cakap tak boleh nak buat. Pandai-pandailah zikir ibadat menurut diri kita. Ada ustaz cakap kita jangan paksa nak hilangkan diri, itu kurnia Allah. Allah yang akan fanakan dari kita bila sampai tahap hilang diri. Boleh tak saya nak tahu dengan lebih jelas? Gini masalah bab Tuhan ni, sebab tu orang tak kecek tajuk Tuhan. Tak boleh buat gapo. Tak usah paksa lah makan muka Tuhan ke yang menggerakkan tangan kita untuk makan. Tak usah belajarlah nak fana diri sebab Tuhan akan fanakan kita. Weh, kalau kecek tajuk Tuhan orang tak kecek ke apa satu? Tak usah belajar, tak usah dengar lah muka Tuhan yang mendengarkan kata. Lepas tu apa dia nak buat? Apa dia maksud dia? Sebab tu kalau nak kecek bab kaedah kena sebut Muhammad. Sebab tu kalau kita mengaji dalam mata hikam, mata hikam tu dia nak main Allah Muhammad. Tanya dia kecek tak khabar, dia kecek Allah saja. Tak nampak gapo satu. Tanya dia khabar, dia kecek bab undang-undang, bab syariat, bab kaifiat, cara nak suluk, nak tarekat, nak gapo tu di Muhammad. Maka manusia ni dia duduk di Muhammad dulu, duduk di syariat dulu. Kena belajar dulu. Memanglah fana tu mari Tuhan belaka. Pas dia mau belajar tu mari Tuhan lagi. Kau masa duk belajar tu bukan ada Tuhan. Nak cuba-cuba tu. Maka kalau kecek tajuk Tuhan, orang tak kecek langsung. Sebab tu kita tanya orang ni nak fana tajuk Muhammad ke tajuk Tuhan. Kalau tajuk Tuhan tak kecek, Tuhan akan buat. Tuhan belaka ke daripada awal. Kalau tajuk Muhammad, kena usaha belajar, kena mujahadah, kena mengaji, kena berzikir, kena tu di Muhammad, di syariat. Maka orang ni kecek betul juga. Betul ya kecek, tapi betul separuh. Kecek tajuk Allah bukan tajuk Muhammad ni. Lagu tu. Faham dah? Hamba kiyah cara reka-reka. Jika kita buat solat jamak takhir, kita solat asar dahulu. Selesai solat asar, sakit perut, tak tahan dah ya. Lepas tu kita pergi selesai hajat dulu baru mari semula solat zuhur. Soalannya boleh lagi kau solat zuhur jamak qasar ataupun solat zuhur tersebut akan jadi qada. Ingat, jamak qasar takhir, jamak takhir tak syarat mualaf. Berarti boleh senggah jauh-jauh. Jamak takdim saja, lepas zuhur mesti wa asar lalu. Tapi jamak takhir boleh kita pelewat-lewat. Nak maya lepas ni pun tak apa. Apa penting
kita masih lagi cukup syarat untuk jamak, maka dipanggil adaan. Tak syarat mualah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.